Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الحمد لله lakal hamdu wa lakas syukru lahul hamdu wa lahus syukr. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang amat pemurah lagi amat mengasihani, Tuhan yang berkuasa, yang selalu mendengar, mengetahui, melihat, memimpin dan menjaga kita semua. Beri taufik dan beri hidayah kepada kita dapat sama-sama pada malam ini kita duduk dalam majlisu muzakarah tentang ilmu pengetahuan yang harapannya menjadi pedoman hidup di atas dunia ini dan juga menjadi amal soleh yang membawa pahala dan membawa darajat, membawa kebaikan di hari akhirat esok. Kita sedang ada muzakarah dalam Kitabu An-Nikah, kitab yang membicara perkara-perkara yang sakut paut dengan rumah tangga, bina rumah tangga. Kerana daripada rahsia An-Nikah, daripada hikmat pernikahan ataupun perkahwinan ini, di antaranya di sudut membina keluarga dan membina keluarga yang harapannya keluarga bahagia, keluarga yang baik. Sebab tu kita tu kena ada persiapan terutamanya di sudut ilmu untuk boleh menyempurnakan hidup rumah tangga. Selain daripada rahsia perkahwinan untuk nak membiakkan manusia ramah tu, nak cucu ramah tu, maka perlu sangat membina kualiti, membina kunapap rumah tangga. Maka kita ambil pada kali yang lepas baru ni berkenaan dengan muqaddimatuz zawaj. Muqaddimatu az-zawaj, mana pendahuluan berkenaan dengan perkahwinan. Dalam masalah ni kita ambil dah satu masalah baru ni, iaitu al-bahthu 'anis sifat
allati yanbaghi an tutlaba fi kullin minaz zawjain. Berkenaan dengan bahas. Bahas makna cari-cari. Berkenaan dengan sifat-sifat yang sepatutnya setiap pihak, sama ada hak balik perempuan ataupun pihak lelaki tu kena cari-cari, kena tutup sifat-sifat untuk nak pilih, kalau lelaki yang nak pilih orang jadi isteri sebagai seorang ibu kepada anak-anak dia. Kalau orang perempuan yang nak pilih suami dan sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya. Maka kita ambil beberapa sifat yang berdasar kepada sunnah Nabi SAW. Yang pertamanya pilih agama, pilih akhlak. Yang keduanya pilih nasab keturunan. Yang ketiganya bolehnya tidak ambil adik-beradik dekat. Tidak ambil adik-beradik dekat. Walaupun boleh. Paling dekatnya sebagai contohnya Ali dengan Fatimah tu dekat dah lah. Mana kata Nabi buat gitu tu, ulama kata menanda kata boleh. Menanda kata boleh. Walaupun semoleknya pilih hak jauh. Kerana di antara rahsia nak jadi berhubung kolwah. Berhubung kolwah. Kalau hak dekat lah jadi duk keliling kat tu lah. Sepupu dua sepupu hak tu lah ya. Kalau gitu ambil hak jauh tu bertujuannya nak bagi kolwah. Kolwah orang panggil hubungi. Jadi luas sikit lah. Subhanallah. Dan di antara sifat yang ditutup supaya kita pilihnya iaitu al-kafa'ah. Ulama kata kafa'ah ni makna bahasa kita kecek ni pun panggil kufu. Kufu. Kufu ni makna we super. Setarah lah. Mudah kata. Segi mana ratik kufu tu? Yang pertamanya segi agama nak kufu juga. Dia panggil ad-din was-salah. Segi agama, segi baik tu pun nak jadi sama dia juga. Jadi pertikah teruk tak ada nak kira. Tu duk jadi mengadu kan pertikah teruk mari duk. Dia kata abai dia ni tak nak semaya misal tak. Tu panggil pertikah. Kawan ni berjuruh benar, kawan ni tak berjuruh misal kata. Ia nak juga kepada kufu. Ulama kata bukanlah fasik itu kufu dengan hak salihah. Kalau hak laki fasik, orang panggil orang fasik, ia tak kufu lah dengan hak salihah. Nampak tu? Kufu laginya di segi kerja, dia panggil al-hirfah. Al-hirfah. Kita ambil dah ni kata orang kerja rendah-rendah tu, tak patut nak ambil kerja tinggi-tinggi. Jadi kufu juga di segi kerja. Ulama akad contoh kata anak-anak orang tak sedap kecek nampak kata kita duk pelekeh dah ulama fiqh sebut dah. Apa nama hak rendah-rendah tarah sikit tu, tak patutlah dia nak ambil apa nama anak-anak orang lain, dia kata sebutlah kitab dah. Anak-anak tok qadi, anak-anak peniaga turki besar, kalau hak tarah rendah-rendah. Mana kata berhajat pada kufu juga. Berhajat pada kufu juga di segi pekerjaan tu yang ulama sebut lagu tu dah. Lagi pula selamat daripada uyub, selamat kufu di segi selamat daripada aib. Aib ni mana penyakit-penyakit lah, penyakit-penyakit yang boleh jadi sebab kepada pasah nikah. Macam kata gila, ada penyakit bala, tu tak kufu lah kalau nak banding dengan orang hak selamat tu, hak selamat daripada penyakit-penyakit ni. Dan di antara sifat hak dipilih laginya bolehnya al-bakarah dia panggil, ataupun al-bikr dia panggil, hak dara. Patutnya kalau boleh pilih dulu, pilih hak dara dulu dah. Kita baca dah hadis-hadis hak bau ni sakut pau dengan tu. Jadi malam ni insya-Allah kita akan sambung laginya pada pokok yang kedua dalam masalah muqaddimat az-zawaj ni, iaitu kata musannif dalam kitab ni ru'yatu al-makhtubah wan nazaru ilaiha. Masalah tengoklah, orang panggil tengok. Bahasa kita panggil kena pergi tengok dulu.
Tengok kepada hak kita nak pergi mine tu. Ataupun tengok kepada hak kita nak berkahwin tu. Disuruh kita tengok. Disuruh kita tengok. Jadi hak ni daripada perkara yang sunat, perkara yang digalakkan oleh al-Islam supaya al-khatib, lelaki hak nak masuk mine, nak masuk mitak ke apa tu, kena tengok. Tengok kepada al-makhtubah. Tengok kepada perempuan yang nak pinai tu. Qablal apa nama ni, khitbah. Belum pada nak mine tu, tengok dulu. Belum nak berikat tu, tengok dulu. Apabila orang hak ni dia kosak nak menikah lah, tengok-tengok tu bukan tengok nak main-main lah. Tengok main punah pula. Tengok dalam mana kata bersungguh lah. Kerana dia ada kosak, ada tujuan nak menikah semati. Dan ulama kata dia tu ada harap, orang panggil harap kepada tahap zahir, dia kata waraja rajaan zahiran an yujaba ila talabi. Harap kata kalau tengok ke orang panggil kata belah balik tu terimalah. Belah balik perempuan tu terimalah permintaan dia. Jadi apabila ada tahap tu perlu ataupun disyarak, disunat tengok. Wa illam ta'zan lahu, kata ulama, walaupun si perempuan tak izin sekalipun. Tak nanti dia izin. Mana asal tengok nak tahu dengan benda hak dia nak tu. Sebab tu kalau perempuan tak izin pun tak apa, tapi balik lelaki hak tengok ni mana ada kosak yang baik lah, kosak nak berkahwin semati. Bukan tengok nak main-main lepas nafsu, bukan. Bukan nak semata-mata lepas nafsu, bukan lagu tu. Ataupun aulam ta'lam binazarihi, kalau sebelah balik jatuh tengok ni perempuan tak tahu sekalipun, kata orang duk itar dia, orang duk tengok dia, tak apa. Tak mesti kata kena Tino tahu pernah hak jatuh duk tengok. Dia tahu ya sipai molek ni nak tengok nak tahu kata belah mana orang ni. Apa tu? Jadi sini ni mencukupi dengan hak syarat izin, dia panggil syarat izin. Syarat izin supaya orang lelaki hak nak berkahwin tu tengok. Maka tak ada syarat lah nak orang Tino tu tahu, kata orang duk tengok dia, ataupun hak balik Tino tu izin suruh tengok. Tak mesti. Sebab apa tak mesti kata hak perempuan tu kena tahu, kena izin? Ulama kata wali alla tatazayyanu lahu, supaya orang Tino tak ada bersifat lah. Kalau dia tahu dia berjangak nyebuh ke apa terbayar benar ni, tengok kenih lalu jadi pelong. Tu tujuan supaya si perempuan tidak berhias fisik untuk orang mari tengok dia. Tu ulama kata. Kalau jadi dia orang panggil berhias secara fisik tu, jadi luputlah tujuan tengok tu. Kerana duduk berhias tu lebih pada hak semati, lebih pada hak. Lebih baik lagi zaman lah ni, ni boleh beki lebih pada hak sungguh kan. Sebab tu jangan hidup mada sengak dengan hak lain rosak tu. Ya awak jadi muda teruk, muka lain benar. Tu nipu. Kalau nak orang panggil luput lah tujuan tengok tu nak pergi kenal hak sebenar. Lama dia tak ada bedak tu kau apa tu tengok hak semua tu. Balah ni je. Tu rusak orang ni. Rusak tujuan. Rusak tujuan asal pada masalah tengok ni. Wallahu taala alam. Dan ulama kata lagi juga dalam masalah tengok ni boleh juga mengulangkan tengok tu 2, 3. Tengok kali yang kedua, bukan kata sekali tengok tak boleh tengok, tak. Boleh tengok kali yang kedua, boleh tengok kali yang tiga apabila dia perlu. Bahasa tak adil lagi, tengok tak cerak lagi, tengok kali yang kedua, tengok kali tiga. Ni kalau hak tak ada tujuan nak menikah ni tak boleh. Sekaligus dia tengok tu, kejut tengok tu, dia kena dua tu, jadi gol lain lah. Hak tu hak biasa. Tapi hak bertujuan nak menikah ni, tengok kali yang pertama tak cukup, boleh berhajat kali yang dua, boleh 3 boleh, ulama kata.
untuk nyata bagi dia kelakuan bagi si perempuan, dan ulama kata supaya dia lelaki tu tidak sesal lepas pada menikah. Mari tak ada tengok ni. Oh, sesal apa boleh lagi? Susah jugalah buat mudah-mudah tu. Nah, dia sudah menikah dah. Kerana bapa boleh mengulangkan tengok tu boleh, ulama kata supaya kerananya tidak hasil tujuan pada goleknya kalau tengok pertama kali. Goleknya kalau tengok sekali tu tak nak hasil mana tujuan hak suruh tengok tu. Tu ulama kata. Sebab tu boleh ulang siapa kedua tiga. Wallahu taala alam. Berdasar kepada hadis dalam masalah ni, hadis dalam Sunan Tirmizi sanad di hasan, ulama kata dalam kitabun nikah lah, babu ma jaa fin nazari ilal makhtubah, bab pada menyatakan masalah tengok kepada perempuan hak nak pinai tu, hak nak minai tu. Dan Ibnu Majah dalam kitabun nikah juga, babun nazar ilal mar'ati iza arada an yatazawwajaha. Bab pada menyatakan masalah tengok kepada perempuan apabila si lelaki itu nak berkahwin. Hadis lagu mana? Hadisnya kata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu wa qad khataba imra'atan ay azama ala khutbatiha unzur ilaiha fa innahu ahra ay yu'dama bainakuma. Nabi wayak kepada salah seorang sahabat nama Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Setelah mana Mughirah ni azan nak berkahwin, Nabi wayak gena ke Mughirah, unzur ilaiha, munggi tengoklah kepadanya. Nabi suruh kita tengok, sebab fa innahu ahra ayyudama bainakuma, karena itu lebih bawa kepada nak jadi apa nama ni, berterusan di antara keduanya. Sebab tengok telah satu benda nak jadi berpanjangnya, kau lebih dekat kepada berpanjangnya berterusan rumah tangga tu. Sebab dia panggil. Salah satu sebab yang orang panggil apa nama ni penting ataupun lebih banyak persen nak bawa kepada senil lama, berterusan lama, berpanjangnya lamanya masalah apa nama suami isteri saat ni. Sebab apa? Sebab tengok dulu. Mari nak tok belakang atau mau tak nak tengok, boleh lah, kerana we tengok dah, suruh tengok. Itu maksudnya. Dan ada hadis yang dikeluar oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitabun nikah. Dalam Bukhari kata babun nazar ilal mar'ati qabla tazwij, bab pada menyatakan tengok kepada perempuan belum berkahwin. Itu dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam kitabun nikah babus sadaq, dalam bahas sakupak dengan masalah belanja wa jawaz kaunihi ta'lim Quran. Dan haruh masalah belanja tu orang panggil belanja upoh, belanja apa nama ni, mengajar Quran. Boleh jadi belanja mengajar Quran. Tu dalam Sahih Muslim. Hadis lagu mana hadis? An Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna imra'atan ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahal wayak kata ada seorang perempuan mari sok Nabi, mari sok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, mari wayak Nabi perempuan ni. Tak ada wayak siapa-siapa ni, wayak tak seorang perempuan. Mari wayak Nabi kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jitu aku mari ni li ahaba laka nafsi, untuk aku nak hebah diriku kepadamu. Nabi ni boleh, perempuan mari nak hebah diri dia kepada Nabi. Makna hebah sini ni ulama kata
aku nak serahlah diriku kepadamu, sama ada mu nak kahwin aku ni dengan tanpa mahar. Ni orang panggil khususiat Nabi lah. Kahwin dengan dia dengan tak ada belanja. Ni khususiat Nabi. Ataupun mu nak kahwin aku dengan orang yang munafik, nak munasabah. Tu makna hebah diri. Jadi seorang perempuan mari mop tua ke Nabi, serah diri, sama ada Nabi nak berkahwin dengan dia sendiri ataupun Nabi nak serah berkahwin dengan siapa-siapa yang Nabi nampak munasabah. Tu panggil hebah diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi buat kena fasa'ada an-nazar ilaiha wa sawwabahu summa taqta'a ra'sah. Sa'ada an-nazar ni maknanya ulama makna kata Nabi tengok nazar ila a'laha, tengok sebelah atas, wa asfaliha, tengok ambil atas ke bawah, tengok. Lepas tu sekali dengan ta'ammal makna renung. Lepas tu sudah ta'a ra'sah, lepas tu baru tengok sekaligus tu Nabi tunduk kepala dia. Mana hak tengok sana ni dibenarkan tengok. Nabi tengok semua, tengok sejak atas sampai ke bawah, lepas tu Nabi tunduk kepala dia. Lepas tu Nabi tak ada ulang tengok lagi. Itu hadis nak jadi satu dalil kata disuruh tengok tu. Suruh tengok apabila nak berkahwin. Kerana seorang perempuan saat ni mari serah diri dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hadis dalam Sahih Muslim, dalam kitabun nikah juga, babun nadbin nazar ila wajhil mar'ati wa kaffaiha liman yuridu tazawwajaha. Satu bab pada menyatakan masalah tengok kepada muka si perempuan dan dua tapak tangannya bagi orang yang nak berkahwin. Ni wayak tepat nak tengok mana? Tengok di muka dan tengok di dua tapak tangan. Hadis lagu mana hadis? Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata aku duduk bersama dengan Nabi. Fa atahu rajulun, tiba-tiba mari seorang lelaki. Fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar. Mari wayak kata dia ni nak berkahwin dengan seorang perempuan daripada orang Ansar. Orang lelaki ni mari sok Nabi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya ya, anazarta ilaiha, mu tengok tak lagi kepada orang hak mu nak berkahwin tu? Qala la, dia kata tak lagi. Mai wayak kata nak menikah, tak ada tengok lagi Nabi, mu tengok lagi? Tak. Qala Nabi kata fazhab, mugi fangzur ilaiha, mugi tengok. Nabi suruh kita tengok. Kalau mari kita, aku tak apa, tak tengok dah. Kalau ada Nabi kata, mugi tengok tu. Fangzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'a. Karena Nabi kata sesungguhnya pada mata-mata orang Ansar ada sesuatu. Ada sesuatu. Apa maksud sini ulama syarah kata yakhtalifna an a'yuni ghairihinna rubbama la yu'jibuka. Jadi mata orang Ansar ni tak serupa sikit dengan puak-puak lain. Boleh jadi kalau mu tak tengok tu tak berkenan kau kena. Sebab tu kena kita tengok dulu. Takut-takut tak berkenan ke, tak puas hati ke, Nabi suruh kita tengok dulu. Subhanallah. Dan hadis dalam Musnad Imam Ahmad an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabda kata idza khataba ahadukum imra'atan fala junaha alaihi an yanzura minha idza kana innama yanzuru ilaiha li khutbatihi wa in kanat la ta'lam. Nabi kata apabila seorang kamu nak memilih akan seorang perempuan, maka tak mengapalah ke atasnya, mana tak berdosalah ke atasnya bahawa dia tengok. Tengok tak apa, maknanya hukumnya kita tengoklah, tengok tu tak ada apa. Apabila
tengok dia tu bertujuan untuk untuk menikah. Wa in kanat la ta'lam, walaupun si perempuan tak tahu sekalipun. Kata ada orang tengok. Ni mari tafsir kata kita ayat ni kata tengok tak mesti kata perempuan tu kena izin atau perempuan tu kena tahu sekalipun. Tu masalah lelaki tengok kepada perempuan hak nak menikah tu. Pahala tina tak ada tengok ke? Kalau tak ada tina tak ada tengok, tak ada hak tengok, tak ada. Ia pun nak bakar juga. Bukan hak lelaki nak bakar, perempuan nak bakar juga. Sebab tu lama kata berhak juga bagi si perempuan tu nak kena boleh tengok dia lelaki masuk. Bukan ada tahan dia menengok saja, kau boleh tengok juga tina. Pilihlah. Puasa tak cok tak apa, tak kena sanggup. Iza aradat az-zawat minhu. Nah, dia orang mari masuk minta tengok dia kak. Dia boleh tengok kos lelaki tu, tengok tak kena tak apa. Untuk nyata bagi dia kelakuan si lelaki. Dan dia tak sesal lepas pada menikah. Sebab tu rupa paksa ya, tak ada molek rupa paksa tu. Dia kena dia kena juga kepada lelaki tu. Karena perempuan pun dia ada hati sepihak lelaki. Apabila lelaki dia kena orang tertentu, perempuan pun dia adalah sifat-sifat tertentu yang dia berkena. Yang jadi orang panggil cok kepada dia. Habis itu. Tu masalah kata disuruh tengok. Kama dia hududu an-nazar. Garis cupcake. Tengok mana? Nak tengok mana ulama buat deh. Dalam syariat ada hudud, ada garis, ada cupcake. Cupcake lagu mana? Jadi ulama kata tidak harus bagi hak masuk nak mine tu bahawa dia tengok daripada perempuan saat ni kecuali kepada wajahnya dan wakaffaiha, tangan dia, zahran wa batnan, hak balik belakang dan depan, tangan orang panggil tapak tangan dah. Mana dak pe belakang pun kedua boleh kedua-dua. Sebab apa ni? Apa rahsia syarak tu benar suruh tengok muka lagi pula tangan ni. Sebab apa? Sebabnya inilah tempat yang zahir apa nama ni comel jangoknya perempuan saat ni. Hikmat rahsia orang panggil memadai, mencukupi tengok kepada muka dan tangan saat ni tu. Ulama kata tengok kepada muka tu dalil bagi comel jangok. Nak kena comel jangok ni muka dalil, cukup situlah nak kena comel jangok. Kadang tengok lain, tengok jangok tengok kaki, kaya. Tengok jangok tengok muka. Lepas tu tangan tu kok ana pula? Wal yadain, jadi al-wajh tani yustadallu bihi alal jamal. Muka tu jadi dalil kepada comel jangok, rupa dia panggil. Wal yadain, dua tangan tu yustadallu bihi ma ala khasbil badan walini. Dua tangan ni berdalil dengan kedua-dua di atas apa? Subuh dia panggil. Subuh badan seorang perempuan. Kena dengan tengok sini. Boleh tengok. Dia kata ni subuh tak subuh badan dia. Ataupun dari segi lemuk tak lemuk seorang perempuan tu tengok di tangan. Walaupun tak ada kena duk jamuh, kalau orang jatuh sama orang jatuh tu. Geno tangan ustaz ni lemuk. Bahamu duk galau bila tu. Kalau orang jatuh sama pergi biasa lah. Rajin lemuk kerah tangan Para perempuan boleh tengok, tak ada kena jamah tengok. Tengok tu kena tak orang ni balah mana dia di segi lembut dia, di segi apa nama subuh badan dia. Tengok muka nak kena rupa dia. Subhanallah. Tu satu pesen, tengok dah, tengok semati.
Wa illam yatayassar lahu an yanzura ilaiha, kalau tak ada kemudahan nak tengok, tengok tak boleh, tak ada kemudahan sengerti. Nah, tak ada kuam sat dua. Balahana yang nak buat. Arsalam ra'atan tata'ammaluha, ya boleh hatta okey. Hatta perempuan. Hatta perempuan. Ni boleh jadi tengok. Banyak pada kita tengok. Perempuan hak kita hatta lagi, adik kita, kau kakak kita, kau mak kita, mak saudara kita. Hatta lagi. Untuk dia tengok gati hak lelaki. Asalnya lelaki boleh tengok. Tapi kalau tak ada kemudahan lelaki tak nak tengok sendiri tak boleh. Ulama kata hatta perempuan untuk kita tengok. Nah, dan apabila dia tengok, dia boleh mari wayak sifat perempuan tu kepada lelaki saat ni. Itu makna. Kerana ada dalil. Dalil hadis yang dikeluar oleh Imam Al-Hakim dalam kitabun nikah juga, hadis sahih ulama kata. Nah, Nabi wayak Nabi hatta Ummu Sulaim kepada seorang perempuan. Lepas tu Nabi suruh tengok. Ungzuri. Mungkin tengoklah. Pas mungkin siapa maknanya siapa lagi boleh pergi hadu-hadu bahu-bahu. Perempuan masuk biar kita lah. Kita sekat tengok itu ya. Perempuan boleh hidup boleh. Bahasa kita kata boleh pergi hadu kat busuk ke lagu mana. Orang perempuan itu biasanya bau sedap ke, biasanya tak bercara ke tubuh ke, berjebak ke, ikutlah. Boleh pergi hadu-hadu dia. Bahu-bahu tu. Subhanallah. Lalu hatta orang perempuan lagi. Dia boleh kelihatan mai wayak lah. Ke abang dia, ke adik dia, ke pak saudara dia, ke apa tu. Subhanallah. Dalam hadis ni ulama ambil faedah kata wa yu'khadhu minal hadisi anna lil mab'us an yasifa lil ba'is zaidan ala ma yanzuruhu bi nafsihi. Orang perempuan hok kena hatta pergi tengok tu, hok kena hatta pergi tengok tu, ulama kata dia boleh sifat, boleh wayak sifat kepada lelaki hok juru hatta tu tambah lebih daripada kalau lelaki tengok sendiri lagi. Laki tengok sendiri boleh kadang muka dengan tangis hak ni. Tapi perempuan yang kena hatta tu ulama kata dia boleh wayak sifat lebih pada tu lagi. Wayak sifat lebih pada tu lagi. Fayastafid bil ba'si ma la yastafiduhu bi nazarihi. Maka orang lelaki hok dia hatta orang gi tu lebih berfaedah dengan sebab utuh orang gi tengok tu lebih banyak daripada hak dia boleh faedah waktu dia tengok dengan diri sendiri. Tengok kok ada tengok gitu ya lah. Tapi hak perempuan siapa ke boleh? Bawa hidup sekali boleh dengar banyak perkara lagi ke? Boleh tengok benda-benda lagi. Wallahu taala. Tak jalan molek lah dah. Tak jalan molek yang hidup mengaruk. Mengaruk tu Tuhan dia, nak agama ni dia jangan hidup mengaruk sudah. Wayak benda hak lebih pada hak dah. Wallahu taala alam. Laginya sikit lagi hukum oleh kerana hidup sebut masalah tengok orang hak nak masuk minai ni. Ulama gi apa nama sebut sini hukumu nazaril ajnabi ilal mar'ati. Hukum tengok orang ajnabi kepada seorang perempuan. Orang ajnabi ni makna orang asing lah. Orang hak panggil suku Sakak. Mana orang hak sah, orang hak apa nama ni hak sah nikah lah. Saat ni hak boleh tu sebab nak menikah, nak berkahwin. Tapi kalau tak bukan tu tak boleh lah. Sebab tu ulama kata wa yuhramu nazaru rajulin balighin aqilin mukhtar wa yuhramu apa nama ni harre. Tengok orang lelaki yang balik lagi pula berakal. Tengok dengan orang panggil pilihan lah. Tengok orang panggil dengan pilihan dia nak tengok tu. Walaupun tua sekalipun. Laki tua. Mana kata, wah mau tua dah tak apa tengok ke anak dara. Amo habis nak asuh dah tak leh. Ulama kata walau syaikhan, walaupun syaikh
Syekh mana orang tua, orang wai cerah sekalipun, au ajizan, ataupun orang lemah tak arak dah, dia kata saya pak ping tak bunyi dah, alih. Wa kadzalik al murahik, begitu juga orang muda tu cerak dah. Orang murahik ni maknanya orang hak tak balik lagi tapi kat nak balik, puak orang panggil wairun, hak tak balik lagi. Ya tak boleh nak tengok pada perempuan hak ajnabi, mana hak boleh menikah tu. Mana tak boleh tengok tu, haram tengok tu ila ayyi juz'in min jismil mar'ati ajnabiyatin kabirah. Tak boleh tengok pada mana-mana juzuk daripada tubuh badan perempuan hak ajnabiyah. Tak boleh tengok. Perempuan hak besar dah lah. Jadi maksud dengan perempuan sini ni hak kabirah ni maknanya orang hak siapa hak ke dia tu orang panggil ada keinginan terhadap diri dia. Perempuan mana hak siapa tahap orang ingin gerai kepada dia tu, tak boleh mana-mana lelaki tengok hak ajnabi tengok pada dia. Tak ada kira orang tua, tak ada kira wairun hak belum balik, tak boleh tengok kepada orang ajnabiyah. Kalau si perempuan tu siapa had ada keinginan, diingin kepada diri dia. Tengok hak peling tu siapa ke hidup komkeun budak hak tak ada hak kecil benar tu kan. Tu hak peling benar tu. Apa tu? Nauzubillahi min zalik, nauzubillahi min zalik. Walaupun adalah hak tepat tengok saat ni juzuk daripada muka dan dua tapak tangan, kafain dia panggil, tak boleh tengok dah. Ulama kata lagi, walau lam takun hunaka fitnah ala sahih fil mazhab, walaupun tidak ada fitnah sekalipun, tak apa tak ada fitnah apa hukumnya tak boleh juga atas sahih dalam mazhab. Kalau kita baca sini maknanya ada khilaf lah, tapi hak sahih dalam mazhab ni tak boleh tengok, tak boleh tengok. Subhanallah. Tu hukum tengok lelaki, tengok perempuan. Begitu juga haram ulama kata ke atas perempuan tu tengok kepala lelaki. Bukan lelaki saja tak boleh tengok orang perempuan. Perempuan pun ulama kata haram juga dia tengok pada lelaki, dikait sikitnya li ghairi hajatin, dengan tanpa hajat, dengan tak ada hajat. Sebab Quran dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31 tu dua pihak Tuhan sebut, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Kata oleh Muhammad bagi orang mukmin lelaki itu supaya mereka itu pernah mata-mata mereka itu, jaga kemaluan mereka itu, demikian itu lebih membersihkan bagi mereka. Cara pernah mata, cara jaga kemaluan, hak tu lah hak paling buat jadi borisuk sekalinya, cuci bersih sekalinya. Allah Ta'ala yang amat mengetahui lagi dengan apa yang mereka itu buat. Hak tu lelaki. Balik perempuan begitu juga Tuhan kata, wa qul lil mu'minat, Nabi muayat latih kepada perempuan mukminat tu, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka itu pernah mata mereka. Perempuan pun kena rendah juga. Kata dia tak apa tina ya menyela tengok hak lelaki. Ya ada nafsu juga tengok jatuh sebab jatuh. Jatuh awak bakal cabut baju awak kelam gitu. Orang tina tengok gerih betul. Tak boleh. Bukan hak tina tak boleh dedak jatuh pun. Orang tina tengok tak boleh juga. Tanpa hajat tak boleh juga ulama kata. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Supaya hak tina pun suruh rendah juga mata dan suruh jaga juga kemaluan dia. Ada ceritanya daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kuntu 'inda Maimunah radhiyallahu anha. Ummu Salamah dia kata aku duduk bersama dengan Maimunah.
Maimunah, sama-sama isteri Nabi ni dah. Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan Nabi. Maimunah, Ummu Salamah. Iz aqbala ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Tiba-tiba masa tu ibnu Ummi Maktum buta mata ke dia tu. Mari esok Nabi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajaba minhu. Nabi wayak kok jelek ni. Ibnu Ummi Maktum tak apa, ya tak jelek mata. Tapi wayak kok jelek siapa dia? Maimunah dengan Ummu Salamah. Nabi kata berhijablah kamu berdua daripadanya. Kau tengoklah. Berhijablah kamu berdua daripadanya. Fakultu ya Rasulullah. Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, alaysa huwa a'ma? La yubsir wa la ya'rifuna. Dia kata tak kira dia buta, dia tak nampak kita, dia tak kenal kita. Nabi kata, Nabi tanya, mu dua orang ni buta kena? Afa'amya wa ni antuma? Balik tu. Moga dia kata, Nabi, dia tak nampak kita, dia tak kenal kita. Nabi kata, mu dua orang ni buta kena? Tak kamu ni nampak dia. Jadi makna Nabi dia berhijab juga. Mana berhijab mana? Tak boleh tengoklah tanpa hajat tu kepada si ibnu Ummi Maktum yang mata tak nampak saat ni. Itu maksud kata kedua pihak kena jaga kedua-dua. Kedua pihak kena jaga kedua-dua. Subhanallah. Masya-Allah. Tu hadis yang dikeluar oleh Tirmizi dalam masalah al-adab, babu ma jaa fi ihtijabin nisa minar rijal. Dalam masalah suruh perempuan ni berhijab daripada lelaki. Masya-Allah. Allah. Jadi hadis ni ayat masalah tengok ke lagi tengok. Ulama kata kalau jamu kau tengok lagi ya. Jamu setengah. Ni lah tengok tak boleh. Hidup jamu hidup ke apa? Nama kita ni bersalah dah. Salah. Tak apa berjuh menaga lapik tangan. Tak salah. Kalau setengah kau lebih lagi. Tengok tu tak boleh dah. Setengah lebih lagi. Sebab apa? Ablagh minhu fit talazzuz wa isaratis syahwah. Karena setengah rupa setengah tu lebih orang panggil teruklah di segi bawa kepada berlazat-lazat dan membangkitkan syahwat. Tengok tu bagi syahwat dah, tengok tu dah tengok banyak kali nyemari syahwat dah. Setengah jamaah teruk lagi. Tu maksudnya. Ada pun tengok kepada budak kecil, perempuan kecil, as-saghirah allati la tushtaha. Perempuan kecil hak orang tak ingin lagi ke dia. Hak tadi hak talih tu perempuan yang sudah ada orang ingin ke dia. Tengok tu bakit syahwat tak boleh. Kalau budak kecil hak tak ada hak tu lagi, lain cerita tu. Budak kecil, perempuan kecil ni, was-saghir allazi huwa dunal murahaqah. Laki pun serupa, laki hak kecil hak tak siapa ada keinginan lagi, maka hak ni dikecuali daripada hukum tadi. Fa innahu la yuhram an-nazar. Maka hak ni tak haram tengok. Tak haram tengok illa ilal farji minhuma, kecuali kepada faraj. Tengok tak haram tu kecuali kepada faraj. Kemaluan tak boleh tengok juga weh. Kalau kemaluan tak boleh tengok juga. Li'anna an-nazara ilaihima laisa fihi mazinnatu syahwah fala yuhramu ila zalik. Sebab apa boleh tengok kepada budak perempuan yang tak ada keinginan padanya lagi ataupun laki saat ni, sebabnya tak ada orang panggil perkara nak jadi bangkit syahwat tu tak ada lagi. Sebab tu tidak haram. Sebab tu tidak haram. Qada itulah dalam malam ni. Masalahnya tambah sikit laginya, belum ada masuk masalah lain itu. Sikit laginya an-nazar ilal maharim. Saat ni tengok kepada perempuan hak ajnabi, hak suku sakak ke hak sah nikah. Kalau tengok perempuan hak jadi mahrim ni, setara mana garis kopkek dia. Alai fiqh sebut kata
harus bagi lelaki tengok pada perempuan hak muhrim dia tu boleh tengok belakang. Illa ma bainas surrati war rukbah, kecuali di antara pusat dan lutut. Nah, tu perempuan hak muhrim. Hak tu tak boleh tengok. Hak lain tak apa. Di segi harus tu. Di segi harus. Nah, begitu juga perempuan, dia boleh tengok kepada muhrim dia hak laki tu daripada laki. Ma ada selain daripada ma bainas surrati ila rukbah juga. Selain daripada pusat dan lutut juga. Hak tu tak boleh lah. Hak lain tak apa juga. Hak tu dia panggil garis saya tengok. Nah, ni perempuan hak sah nikah. Ataupun laki hak sah nikah. Kalau hak suku sakat tu tidak boleh. Nah, tidak boleh. Siapa ke tengok pada apa nama tangan pun kita cong pun ataupun tengok muka pun tak boleh lah. Dengan tak ada apa hajat tu. Kerana hajat ni ada, kita akan sebut minggu depan insya-Allah. Ada juga tempat-tempat hak dibenarkan tengok tu bila ratik. Insya-Allah taala kita tengok pada minggu hadapan insya-Allah taala. Malam ni kau tu saja. Wallahu taala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.